بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات وعلى آله وأصحابه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رضي الله من دعا بدعوته واستنى بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم اللقاء والحشر والدين ويوم لا ريب فيه أما بعد. Kita berhenti kat mana? Waktu makruh sebenarnya tu. Ya. $84 85 yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syarat sah mengikut imam. Yang pertama, sejajar sembahyang keduanya. Hari ini masuk yang kedua. Kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, makmum mengiringi kelakuan imamnya. Dari itu wajib makmum bertakbiratul ihram setelah selesai takbiratul ihram imamnya. Jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li, sekalipun kedua-dua rukun itu rukun pendek dengan tiada uzur. Jangan terkemudian daripada imam dengan dua rukun yang tersebut dengan tiada uzur. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi sebut innama ju'ilal imam liyutamma bih. Bila kita mari sembahyang jemaah di masjid, di surau, di rumah ke tuan-tuan sekalian, kena tahu matlamat jamaah. Maka mesti tidak dapat tidak bila berjamaah, mesti ada tu imam, mesti ada makmum. Sembahyang penuh semasjid tak ada imam, tak panggil jemaah. Sembahyang dua orang, ada imam, ada makmum, itulah jamaah. Maka bila kita jadi makmum, mesti tahu syarat-syaratnya. Antaranya kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikut, kau untuk dikejar, kau untuk berlomba, untuk diikut. Maka kata tuan pengarang, dari itu wajib makmum bertakbiratul ihram setelah selesai takbiratul ihram imamnya. Iza kabbara fakabbiru, bila telah takbir barulah takbir. Dia pun takbir dulu, Allahu akbar, imam tak takbir, tidak sah jamaahnya. Maka seorang ulama sebut apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad serentak pada takbiratul ihram pun tidak sah. Maka mesti selesai imam takbir barulah kita takbir. Kemudian jangan dahului dua rukun fa'li, dan jangan terkemudian daripada imam dengan dua rukun yang tersebut. Mudahnya tuan-tuan, apa imam buat, buatlah. Iza raka'a farka'u, bila dia raka'a, raka'a.
Iza sajada fasjudu, bila dia sujud kita sujud, kecuali kita orang yang terpaksa menghabiskan Fatihah. Contohnya kita muafiq tapi terlewat Fatihah ataupun terlupa, maka kena perhabis. Maka habiskan Fatihah. Jangan terlebih 3 rukun yang panjang. Rakaat, sujud 2 kali, imam bangun dah habis lagi Fatihah, maka batal lah sembahyang. Jangan lebih 3 rukun yang panjang. Kalau muafiq, kalau masbuk kena ikut terus, dah habis Fatihah pun kena ikut imam. Masbuk muafiq telah saya sebut sebelum ini. Kalau ada tak faham boleh tanya, insya-Allah. Jika ia mendahului imamnya dengan 2 rukun kerana uzur, iaitu lupa atau jahil, tiadalah batal sembahyangnya. Lupa sembahyang jemaah, tak ingat main jemaah, terlupa, maka tidak mengapa. Atau jahil, tidak tahu apa mana, tidak tahu imam rakaat ke tak lagi, menyangkakan sudah rakaat. Sebagaimana tuan-tuan rahmati Allah, contohnya apa contohnya? Masjid yang besar, dia salah dengar, maka tidak batal. Ataupun masjid itu ada OKU, kan? OKU dia takbir dulu sebelum imam takbir. Contoh banyak masjid ada OKU mari. Kalau sini dekat-dekat ni Surah Paluh, ada seorang ahli syurga namanya Said Anwar. Tu imam dak rakaat, dia takbir dah, Allahu Akbar, habis orang rakaat. Kerana dia dia orang pun tengok, bukan imam rakaat, maka tidak batal. Tidak batal. Demikian juga jika terkemudian 2 rukun dengan uzur, seperti makmum lambat membaca Fatihah, dan imamnya sederhana, dengan sebab itu ia ketinggalan, nescaya diluluskan ia mengikut belakang imam itu selagi belum lebih daripada 3 rukun yang panjang. Dia muafiq dari awal dah masuk ke imam, laju berdoa, habis Fatihah. Dia biasa orang baca Fatihah lepas imam baca ke baca sekali dengan imam? Lepas imam lah, kalau sembahyang jahar. Dia tunggu tu imam habis, imam pun habis Fatihah, dia baru nak baca, imam pun terus baca surah Inna a'tayna pula tu, Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Laju pula tu, dia baru sampai maliki yaumiddin. Maka dia boleh perhabis, bahkan mesti perhabis Fatihah. Tidak mengapa, tidak mengikut imam. Syarat jangan lebih 3 rukun yang panjang. Apa rukun yang panjang? Tengok, iaitu rakaat dan 2 sujud. Tidak kira iktidah. Iktidah tak kira. Iktidah rukun pendek. Dan duduk antara 2 sujud pun tak kira juga, kerana kedua-duanya itu rukun yang pendek. Baik, maka sekiranya imam sudah terdahulu daripadanya lebih daripada 3 rukun, umpama makmum belum habis lagi baca Fatihah sedang imamnya sudah masuk pada rukun yang keempat ketika itu, hendaklah ia, yakni makmum itu, mengikut imamnya pada apa yang sedang dikerjakan oleh imam itu. Apa makna? Dia tengah baca Fatihah, imam rakaat dah habis lagi, tidak dah habis lagi, sujud dah habis lagi, duduk antara 2 sujud dah habis lagi, sujud kedua pun dah habis lagi, dia ghairil maghdubi alaihim, imam pun bangun cacang akbar. Dia kena ikut situ, tak payah rakaat. Kerana rakaatnya sudah lara. 2 pandangan ulama. Nak rakaat juga boleh, rakaat tu lara dah. Cuma bangun kat gang dia jadi masbuk pula. Kalau dia rakaat, dia sujud macam biasa, bangun kat gang mesti dia tak sempat Fatihah bersama imam, maka masbuk. Dia baca perhabis Fatihah, batal sembahyang. Maka tuan-tuan rahmati Allah, tunggulah di situ. Maka syarat perhabis Fatihah jangan sampai imam bangun berdiri tegak, kerana qiyam itu rukun yang keempat. Faham sebelum ni kita dah sebut muafiq dan masbuk. Saya ulang sekali lagi lah.
Takut ada pelajar-pelajar baru. Tuan-tuan sekalian, muwafiq itu apa makna? Bila dah sembahyang jemaah, ada muwafiq, ada masbuk. Muwafiq orang yang sempat berdiri bersama imam. Masuk dah sembahyang, berdiri saja, tak kira. Diri apa makna? Masuk Allahu Akbar, qiyam dengan imam. Qada Fatihah. Bacaan Fatihah lagu mana? Muqtadil, yang kebiasaan, bukan laju sangat, bukan lambat sangat. Maka qada bacaan Fatihah yang muqtadil lebih kurang 21 saat, 22 saat lebih kurang. Maka siapa yang sempat berdiri ngeti imam 21 saat, 22 saat lebih kurang, tuan-tuan sekalian, takriban lebih kurang, bukan tahdidan, maka dia dikira muwafiq. Faham? Kali lagi, siapa yang masuk dalam sembahyang jemaah, dia sempat berdiri dengan imam waktu Fatihah yang muqtadil. Berapa waktu Fatihah muqtadil? 21 saat, 22 lebih kurang. Dia dam diri lama tu, dia muwafiq. Sesana, apa itu muwafiq? Faham ni? Maka apa hukum muwafiq? Wajib baca Fatihah sampai habis. Dia masuk, dibaca dari awal dulu sampai habis. Ada pula orang masuk kau ya tak ingat nak baca, sedangkan berdiri 22 saat dengan imam rokok baru diteringat Fatihah dak baca lagi. Apa hukum dia? Wajib habis Fatihah kerana dia muwafiq. Faham tak? Faham? Maka kena baca muqtadil lah, kena baca qada bacaan yang biasa. Sebab tu makmum jangan galak dia baca panjang, baca lambat, siap taranung, kerana kita makmum. Baca muqtadil. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makmum. Mana tu imam baca gitu nenjam. Tu imam baca tartil, jangan baca tahqiq. Ni makmum siap taranum, siap tarik nafas. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Aduh, apa arrahmanir rahim? Berok tu imam rokok. Bila imam rokok, dia baca tadi dah habis, tapi kalau dia baca muqtadil dah. Dia kata aku masbuk rokok batal sembahyang kerana tidak menghabiskan Fatihah, sedangkan dia muwafiq. Apa dah dia dah baca lambat. Faham tak ni? 3 kali dah ulang. Faham, buat faham lah insya-Allah. Tu muwafiq. Bab ni tak apa, belajar hak mu biar apa ingat. Masbuk pula siapa? Masuk dengan tu imam, dia tak dam diri qada Fatihah yang muqtadi. Dia masuk tu Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, baca biasa dah sampai maliki yaumiddin dah. Imam rokok, dia wajib rokok, Fatihahnya ditanggung imam. Itu masbuk. Orang kita faham masbuk mari lewat. Masbuk tambah rakaat. Bila tu masbuk ni dang diri waktu Fatihah, dia kena baca sekadar dia dan imam rokok. Ada muwafiq yang sempat waktu Fatihah, dia kena perhabis Fatihah. Faham ni? Baik, contoh ni masbuk ke muwafiq? Kena tanya baru nampak faham ke tak. Dia masuk Allah, tu imam takbir Allahu Akbar, dia dah hari di bawah dia kat traffic light. Mana? Tembok tu sekalian. Imam habis dah, waladhdallin, amin. Dia masuk, imam baca tabbat yada, Allahu Akbar, dia baru bismillah. Patutnya dia start imam tabbat yada. Cik kira tabbat yada berapa saat? Okey, 1 2 3, bismillahirrahmanirrahim. Kira lah. Ayo nak baca lagi, nak kira lagi. Tuan-tuan kira. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Berapa saat? Lebih kurang Fatihah. Boleh faham Jadi dia masuk Allahu Akbar, imam baru nak bismillahirrahmanirrahim, tabat yada. Masalahnya dia pergi masuk, dia pergi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir. Mu lagi lambat pada. Ayat doa iftitah tu. Subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi, dengan penuh khusyuk, fataras samawati wal ardh. Siap nangis dah. Wajjahtu wajhiya, ya Allah, aku menghadapmu ni ya Allah. Baca doa iftitah menangis dah kalau orang faham fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Terima waqa. Dia muafiq masbuk. Dia muafiq belah kanan tu. Muafiq Ajidilah. Muafiq. Muafiq ke masuk jawab tu Muafiq. Tengah. Munafik. Muafiq. Muafiq. Lah ni muafiq. Sebab apa muafiq? Ajidilah. Apa? Ji. Kalau dia baca dan tak Fatihah, dan maka dia muafiq. Apa kau muafiq? Wajib berhabis Fatihah. Ya kena berhabis. Allahu Akbar. Ya kena berhabis. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat jangan tertinggal 3 hukum panjang. Ni faham? Derah sikit lah. Ni pula tu imam spray balik awal itu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah faham tu. Itu muafiq. Ada pun masbuk. Masbuk. Contoh dengan Malik. Imam hari awal dah. Tu bila qamat Allah Akbar bangun. Masuklah sah. Allahu Akbar, imam pun takbir. Tidak takbir. Idik saja. Itu orang tidak takbir. Tak. Tu imam minal jinnati wan nas baru masuk. Allahu Akbar, imam pun wakaf. Muafiq masbuk. Muafiq masbuk. Mari awal. Tu imam tu bila qamat masuk dah lah sah. Padahlah. Muafiq masbuk. Muafiq masbuk. Aku pula jeng dah. Masbuk apa? Dia berdiri dah sembahyang dan waktu Fatihah. Dia berdiri lama dak sembahyang. Itu orang. Ada pasal. Jadi dia kata, itu orang. Dia tu keliar dak sembahyang lagi. Walaupun dia mari awal, sah depan dak sembahyang lagi, dak kira. Dia mesti masuklah sembahyang dan waktu Fatihah yang muqtadi dipanggil muafiq. Dah tadi masbuk. Dia saja itu orang. Allah yakak takbir, bismillah, imam rakaat, dia masbuk. Apa hukum masbuk? Wajib ikut imam. Pandailah, dia baliklah. Ditutup sekalian. Itu muafiq dan masbuk. Habis. Barulah kita masuk balik. Bila nampak baru nampak. Baru nampak tadi baru faham ni. Maka sekiranya imam sudah terdahulu daripadanya lebih daripada 3 rukun, umpama makmum belum habis lagi baca Fatihah, hak muafiq tadi. Sedang imamnya sudah masuk pada rukun yang keempat, dia lewat macam tadilah. Dia baca doa iftitah. Kita bila mari lambat, bila mari awal doa iftitah sunat. Lambat afdal doa iftitah, berubah hukum. Baca Fatihah dulu. Bila al-qawlu tam fi ahkamil ma'mumi wal imam afdal tinggal doa iftitah bila dah mari lambat. Boleh faham agak-agak kalau tu imam kita kenal dah dari muda jadi makmum, dia baca panjang tak apa. Ni kenal dah baca pendek. Jadi tuan-tuan baca Fatihah dulu.
Bila dia baca Fatihah, dia baca doa iftitah, imam rukuk, baru nak bismillah, dia kena pastikan jangan lebih 3 rukun panjang. Dia siapa dekat ghairil maghdubi alaihim, cacang dah imam bangun. Baik, tengok kitab mula. Dia belum habis lagi baca Fatihah, sedang imamnya sudah masuk pada rukun yang keempat. Ketika itu hendaklah ia makmum itu mengikut imamnya pada apa yang sedang dikerjakan oleh imam itu. Nampak? Imam bangun cacang, dia baru waladhdallin, amin. Tak usah rakaat, tunggu situ bersama dengan imam. Rakaat tadi tak kira dah, walaupun dia masuk daripada rakaat pertama, rakaat tu tak kira, dia kena tambah rakaat baru kat orang. Kerana dia panggil lara rakaat, rakaatnya lara. Apa makna lara? Sia-sia, tidak dikira. Boleh faham habis. Allahu Rabbi. Kemudian selepas imam memberi salam nanti, kenalah ia mengerjakan apa rukun yang ketinggalan olehnya itu. Sama macam orang masbuk. Apa makna? Tambah serakaat lah. Tambah 1 rakaat. Boleh tak dia nak rukuk tadi? Dia waladhdallin macam boleh tak nak rukuk? Boleh. Setengah pandangan kata boleh, tapi tak kira. Rukuk, i'tidal, sujud tak kira. Tapi bila dia rukuk di sujud, ingat ada masalah baru lagi. Imam duduk diri lama dah ni. Imam siapa dekat alaihissallahu bi ahkamil hakimi, dia baru bangun, Allahu Akbar, dia baru nak bismillah, imam rukuk. Dia muafiq masbuk. Ingat, muafiq masbuk bukan rakaat pertama saja, rakaat kedua ada, 3 ada, tiap-tiap rakaat ada. Ingat balik tadi definisi muafiq masbuk. Baik, tuan-tuan sekalian, depan hari ni cikgu bersyarah lah ke ni, kada erti lah. Ingat balik definisi tadi, tuan-tuan sekalian. Dia bangun, Allahu Akbar, alaihissallahu dia baru bismillah, imam alaihissallahu bi ahkamil hakimin, alhamdulillah bil alamin, ni baru alhamdulillah bil alamin. Imam pun Allahu Akbar, dia muafiq masbuk. Muafiq masbuk, pilih jangan dua-dua dah. Muafiq ke masbuk? Muslimat lakang-lakang kat asir kat belakang. Dengar tak? Muafiq masbuk? Masbuk apa? Dakdang ada, dakdang. Dia bangun, dia berdiri, dakdang waktu Fatihah. Pardok payah tunggu. Mana? Tadi yang apa? Dia bangun tu, imam rukuk, dia dah tak berdiri waktu Fatihah. Dah, dia masbuk. Apa hukum masbuk? Kena ikut imam. Dia bangun kat kedua tu, Allah Akbar, kena rukuk. Baca Fatihah. Ataupun baca sekadar dang sebelum imam rukuk. Imam rukuk dia kena rukuk. Dah dapat rakaat tu, dapat hak lara rakaat tadi. Kat gang tambah 1 rakaat. Dia pergi baca habis Fatihah, bukan lara rakaat dah, batal sembahyang. Boleh habis. Allahu Rabbi, Allahumma ruzukna fahma wasi'a, amin. Tetapi sama lagi, jika lambatnya hingga ketinggalan sampai 5 rukun masih belum selesai Fatihahnya, nescaya batal sembahyangnya. Nampak? Faham Imam diri dah baru ya habis Fatihah. Ikut situ ni imam masuk rukun ke-5. Imam habis Fatihah, dia dah habis lagi Fatihah tadi. Imam habis budak dah Fatihah, maka batal lah sembahyang. Terlalu jauh kita ketinggalan dengan tu imam, maka batal sembahyangnya. Faham Kedak faham. Dia baca Fatihah tadi dak dah tadi kan. Galuk kata lagi baca doa iftitah tu. Tadi kan ingat tau. Wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. 5 rakaat. Dia kena baca Fatihah, dia muafiq. Dia baca Fatihah, imam sujud, rakaat sujud, bangun cacang dah habis lagi. Imam habis dah Fatihah, dia dekat ghairil maghdubi alaihim. Buat apa? Ihdinas sirat tadi 8 kali. Ihdinas. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, lebih 5 rukun batal sembahyang. Boleh
Sebab tu kena jaga-jaga. Ingat bila jadi makmum ikut imam. Apa falsafah luar semayang? Kata ulama, duk luar ikut miping. Miping betul ikut. Hadap betul jangan ikut. Faham? Tu imam tahu kok 2 kali, mana boleh ikut? Apa kita kena buat? Tegur. Luar pemimpin buat salah kena tegur. Betul tak? Tegur subhanallah, nyetan juga rokok 2 kali, tak mendengar. 8 kali gitu je buat. Tukar pemimpin tukar tu imam. Luar gitu juga, tegur-tegur gig mendengar, tukar so apa? Jadi tuan-tuan rahmati Allah tu falsafah sembahyang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, imam kata benda betul kena ikut. Hukum-hukum yang tak ada dalam Quran, saya tafilat mana ada dalam Quran, dia kata tu hukum wadai. Tak canggah dengan syarak ikut merah ada dalam Quran, merah berhenti, kuning sedia ada dalam Quran. Ada nak hadis pun tak ada. Hukum yang kerajaan buat molek tak molek, canggah tak dengan syarak, tak. Bahkan masuk dalam ayat Quran, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu cenderungkan diri kamu dalam keadaan bahaya. Tak ada langgar lapun syarat, bahaya tak? Bahaya. Jadi ikut. Boleh ikut benda molek. Benda tak betul jangan ikut. Boleh faham? Jadi itu semayang aja begitu. Jadi tuan-tuan, imam betul. Iza raka'a farka'u raka'a. Iza sajada fasjudu, boleh sujud. Boleh faham kecuali semayang seorang, kepada kita lah. Bila semayang seorang, bila semayang dengan imam mesti ikut imam. Kita jenis habis bacaan baca tajwid, ini masalah kau. Tuan-tuan sekalian, yang kena baca bertajwid Quran saja. Faham? Hadis Nabi tak wajib baca tajwid. Bukan ilmu tajwid tak wajib belajar. Ilmu tajwid tak wajib belajar. Tapi bila nak baca Quran, Quran baca sunat. Tapi bila nak baca Quran wajib dengan tajwid. Kena belajar kau. Macam wudu, wajib ke sunat wudu? Wajib wudu, lelah kita. Lelah tuan-tuan sekalian. Wudu sunat, tapi nak semayang wajib ada wudu, berubah jadi wajib. Faham Maka ilmu tajwid tak wajib belajar kalau tak membaca Quran. Dah tak apa dah baca Quran. Quran dah esok kena tiba ni malaikat esok. Jadi tuan-tuan sekalian, kena baca. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nak baca tu kena wajib dengan tajwid. Hadis Nabi kena tajwid tak? Tak. Bang kena tajwid tak? Tak. Tapi moleklah kalau dengan tajwid, tapi tak wajib. Ni hadis pun tajwid tak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakap tajwid dah, tajwid Quran saja. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, lah mayang tajwid lah ke? Ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baru sekali tu imam bangun dah. Dia kena perhabis 3 ke kena ikut imam? Ikut imam. Dia faham ikut tu imam. Sebab tu tuan-tuan sembahyang jemaah, apa falsafahnya? Hiduplah bermasyarakat, ra'i orang, bukan ikut kita seorang. Boleh faham? Wahad diri tak sah sembahyang jemaah. Islam aja hidup bermasyarakat itu afdal. Dan bila hidup masyarakat ada adabnya, ra'i orang. Makmum ra'i imam, imam ra'i makmum. Comel. Dan memang fitrah manusia tuan-tuan, manusia dia berahi orang ra'i dia, betul tak? Berahi tak orang ra'i dia? Berahi. Minat benda ngai, bini ra'i. Hari jadi dia bini wiadiah je orang, sayang benda ke bini ni. Kalau jenis bebek mah, ngai mah. Dah tahun kali. Kita akan jadi tak berapa nak suka, betul tak? Ni contoh orang ra'i kita akan jadi fitrah manusia. Jadi sayanglah semayang je gitu lah. Imam dengan makmum baru masuk, lagu mana Nabi ajar, tunggulah rokok, tunggu ra'i dia biar dia dang dapat jamaah. Makmum budak bila orang tunggu masuk dah derah. Faham? Tak kilahkan pekak dia lagi. Masuk terus tuan-tuan sekalian. Ini comel sembahyang jamaah. Maka imam bila dia buat sesuatu ikut. Itulah yang menjadi keutamaan dalam sembahyang jamaah. Habis tuan-tuan rahmati Allah. Yang ketiga,
Masuk yang seterusnya. Yang ketiga, makmum mengetahui akan pekerjaan imamnya, sama ada ia nampak sendiri imam itu berpindah daripada satu rukun ke rukun yang lain, atau ia nampak sebahagian daripada saf-saf yang ada di hadapannya, atau mendengar suara imam atau suara muballigh, atau seumpamanya yang boleh ia mengikut bergerak sama. Ini penting ni. Ni ada peranan lah ke imam, ada peranan makmum, ada peranan JK masjid, ada peranan lah ke dia mesti mengetahui akan pekerjaan imamnya. Sebab tu kalau surah dalam kitab apa nama I'anatul Talibin mewajibkan makmum muslimat buka tabir, wajib. Ni ulama sebut masjid tak wajib, surah wajib. Wallahu a'lam. Tadi sebut dah kalau luk sina dah, bukan luk sina dak luk sina, cermin dak cermin, dia syaratnya mesti boleh lalu seorang. Cermin nampak dah depan, boleh lalu tak? Tak boleh lalu. Syarat buka biar nampak, biar boleh lalu seorang. Tapi muslimat tak belajar, muslimin buka je galak lah nak ngitar kita tu. Ngitar apa, gigi rongok, ngitar apa dah. Ada contoh sekalian, contoh jangan marah ni. Contoh, orang nak kenal, orang nak muitan, hukum kata begitu. Oh, buku tutup pula, buku tutup. Apa muah dah. Dia muslimin kata kau nak muah. Dia tuan-tuan buka. Qada boleh lalu seorang. Yang duduk di lubang tu dia panggil rabitah. Yang duduk berhadapan dengan lubang tu, tabir yang dibuka itu dipanggil rabitah, penghubung antara imam dengan jemaah muslimat yang lain. Jemaah lain tengok siapa? Tengok dia. Mayang zuhur. Tu imam tak tahiyat awal, Allahu Akbar. Tabir tutup. Muslimat duduk tahiyat awal, imam baca Fatihah. Allahu Akbar. Dia kata nama tahiyat awal ini, padahal Fatihah. Mana? Imam rokok, dia bangun. Dia bangun nak baca Fatihah, imam sami Allah mahmidah. Aku ni pula alah padang Allah gebi. Dia tuan-tuan buka. Buka. Wallahu a'lam kenapa disebut begitu. Beza seorang. Kalau boleh buka dah keras senang. Ataupun tak buka kalau masjid mesti ada benda yang menyebabkan kita tahu perbuatan imam. Buka. Tu hak duk depan lubang tu dia rabitah. Kalau dia koyak kau lihat awal. Dia rabitah. Maka disebut sini tahu pekerjaan imam sama ada nampak sendiri atau nampak sebahagian sah lain, atau mendengar suara imam, dengar duk jauh pergi dengar suara, ataupun suara muballigh. Sebab tu di Makkah Al-Mukarramah ada muballigh. Apa makna muballigh? Yang menyampaikan. Allahu Akbar. Tu imam Masjid Haram mana tepi selu tak Syekh Mahir Mu'aqqali selu Allahu Akbar selu macam belakang 3 sah padahal 2 juta manusia. Maka dia kena ada muballigh. Hak sah tak, hak dalam Masjid Haram dengar, hak luar tu tak, hak hampir dengar, hak jauh tugas muballigh. Allahu Akbar tu tak, tu imam sami Allahu liman hamidah selu tak tepik selu muballigh. Rabbana lakal hamd sama tak? Kamu nak pergi minta kerja dah. Muballigh Masjid Haram dah. Tuan-tuan sekalian. Ni masjid mana muballigh apa? Lalu 5 sah tuan-tuan muballigh. Allah dah ya. Boleh masjid mana ada 5 sah tuan-tuan, ataupun ramah tu rahmat tu. Tapi dengar dak sah 5 dengar tak? Dengar kena. Oh tiba-tiba portal balik datang asal kat Rabbana lakal hamd. Asal kelima tu serabut lah aku dah. Aku dengar dah. Dia tuan-tuan muballigh ni jom sapa kepada makmum belakang yang tidak dengar makmum apa yang imam buat. Tu dia. Mana? Bid'ah tidak dibuat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau niat pula elang tanpa tujuan,
Niat i'lam batas sembahyang. Niat i'lam apa makna? Niat beritahu. Niat beritahu masa nak ikut tu imam tak boleh niat i'lam tak. Imam duduk depan, kita Allahu Akbar, niat nak kabur ke dia, aku niat di makmum, tak sah. Dia kena niat zikir. Macam kita tegur tu imam salah, subhanallah, kena niat zikir, jangan niat i'lam, niat beritahu batas. Jadi munabbih, muballigh ni niat benda tadi. Nak kabur orang dah. Dia suruh 5 ada orang belakang. Tidak diajar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tak payah buatlah, tak payah tambah apa yang tidak diajar. Habis. Kemudian habis ya, mesti tahu pergerakan imam. Tak nampak imam, tengok ke depan. Tengok ke depan, boleh faham? Wallahu a'lam. Jadi muslimat kalau disuruh buka supaya tahu apa yang imam buat, sebut sehak pergerakan tu, sebut sama Allahu Akbar, takut pergerakan lain. Contohnya tu imam Allahumma salli ala Muhammad macam tadi, tinggal tahiyat awal dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sekadar ilmu saya yang jahil ini, wallahu a'lam. Kita sambung, akan datang yang keempat, berhimpun atau berkumpul imam dengan makmum suatu tempat. Wallahu a'lam. Ada silap, ada tambahan, tuan-tuan boleh maklum pada saya wallahu a'lam. Cabang yang keberapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, kata tuan pengarang cabang iman daripada Syu'abil Iman, cabang yang ke-33, meneliti segala nikmat Allah dan wajib bersyukur di atasnya. 32 bila firman Allah Ta'ala, qulil hamdulillah, ucapkanlah alhamdulillah. Ini tanda syukur paling mudah lah. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, wa qulil hamdulillah, sebutlah selalu alhamdulillah. Kalau kita dengan manusia, orang Melayu sebut terima kasih, dengan Allah alhamdulillah. Ini banyak jarang kita ingat, terlupa. Nampak kecek nikmat tu tak sebut lalu. Pada apa saja nikmat sebutlah alhamdulillah. Allahu Rabbi. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmat Allah, tiadalah kamu dapat menghitungnya. Antara barang sia-sia atas dunia apa? Atas dunia ni barang tu kalau buat sia-sia, kira nikmat Tuhan. Kenang tu besar pahala, kira sedua, tak boleh kira, tu makna sia-sia. Kerja apa Ramli, kerja kira bulu beruang, tu sia-sia. Bulu beruang nak kira mana? Siapa sini sanggup kerja kira bulu kapet masjid ni? Tak boleh, sia-sia tu nak kira mana? Jadi tu makna barang sia-sia. Jadi Allah Ta'ala kata tak usah kira lah. Syukur, terima kasih. Dan kalau nak kira memang tak boleh. Apa makna? Banyak, terlalu banyak nikmat Allah, betul tak? Kelipan mata boleh kira tak dia bagi tadi? Apa nama lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nafas, terik dan hembuh, boleh kira? Tak boleh kira. Berapa langkah kaki jalan tak boleh kira. Tu pun kita kata Tuhan tak sayang kita, tak sayang lagi.
kaki boleh gerak, tangan boleh berfungsi, mata boleh nampak cerah, pek budak akal kena molek, tuan-tuan sekalian, telinga dengar jelas. Tiba-tiba kata Allah tak sayang. Bukan Allah tak sayang, kita tak syukur. Tidak syukur. Itulah kita wala'iyazbillah. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut sebagai bersyukur kepadanya. Apa makna sini? Fahaddis. Apa makna? Izharkan nikmat Allah. Sebut-sebut ni makna apa? Bukan ujub, bukan riak. Fahaddis di sini nikmat Allah guna pada jalan yang betul. Tu fahaddis. Izhar. Piti ada, boleh beli rumah, beli. Boleh beli kereta, beli. Boleh beli baju, beli. Tu makna fahaddis. Faham? Piti tak boleh beli, tu lain. Faham Nak beli barang tak ada, tu jangan. Itu tidak ada sifat qanaah. Tak ada nak beli kau, jangan. Beli yang kita mampu. Boleh faham Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, dah kan kalau kita ada tak beli, serba-serbi tak beli, sipang piti. Nabi sebut dalam hadis. Belak kitab Mukhtarul Ahadis. At-tahaddus bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Tahaddus, izharkan nikmat Allah tu tanda syukur, dan meninggalkannya adalah kufur. Ambo siapa kufur ustaz? Kufur ada dua. Kufur nikmat, kufur akidah. Kufur sini kufur apa? Kufur nikmat. Gaji 20,000 pulang. Suti habuk kata tak beli. Anak lapang, itu dipanggil kufur nikmat. Faham tak ni? Ada guna. Saya sebut dah sebelum ni, Al-Imam Ibn Hajar kata harta kamu bagi pak untuk diri. Kan dia panggil reward kan, tuan-tuan sekalian. Piti ada kan, jarang-jarang guna buat beli benda kita nak, jadi suka. Fitrah kita ni suka. Kalau tak jadi tak suka, kenapa aku kerja nak untuk diri pun tak ada. Akhir sekali jadi tak semangat. Itu sifat fitrah manusia. Lepas tu kalau ambil khidmat orang beri, kenapa? Menyebabkan dia semangat. Kadang-kadang ada orang ngaji ketuk bila. Dia kata slow bang, we gaji lebih sikit kuat. Jangan nganjing. Itu memang sifat manusia, tuan-tuan sekalian. Kita kerja kan. Kalau kita kerja, bos dia muat molek sikit, aku tambah gaji 200. Semangat tak kat kau? Itu sifat manusia. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, untuk kita pun gitu kau. Kerja pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, beli sekasut, nama tak ada kasut. Itu dia panggil guna untuk diri sendiri. Salah dah piti kita. Hak salah beli kasut bahagia orang, itu tak boleh. Dia faham Yang pertama untuk diri, yang kedua untuk anak dan isteri, walil aqarib, dan yang terdekat. Yang ketiga untuk umat Islam. Yang keempat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Piti kita biar ada empat tu. Sebahagian infak, sebahagian zakat, sebahagian derma, sebahagian untuk anak, sebahagian untuk bini, sebahagian belanja kawan-kawan, sebahagian untuk diri. Barulah sempurna. Dia panggil nikmat tahaddus. Dia faham Itu berlambak ngediri pun kedekut. Itulah dia panggil bakhil. Apa nama? Syuh. Kedekut dalam Quran dan hadis disebut bakhil syuh. Al-bukhlu wasyuh. Dua-dua kedekut tapi maknanya berbeza. Satu kedekut dengan orang, dia tak kedekut. Selagi dia pun kedekut. Apatah lagi dengan orang. Lipas dia tak je tukar 18 tahun. Tak je. Mana kalau siapa suruh orang kenal tu lipas dia. Apa bukan bunyi, bau busuk. Busuk kau mari dah kakak ni. Tak je tukar. Lipas pula jenis tutup itu tuan-tuan sekalian. Bila tutup biasanya mari ulat air. Dah. Dia busuk kau tuan-tuan sekalian. Baju tak je tukar. Orang tanya warna dia baju mu biru dia gini lusuh. Faham? Mana apa?
belanja untuk diri tu dipanggil tahaddus. Jangan kerkup doa lalu. Siapa jadi orang yang digelar alhaqumut takasur, sekadar simpang saja pitih dan duitnya simpang, tak belanja langsung. Boleh faham Maka tuan-tuan, at-tahaddus itu syukrun, kata Nabi, tanda syukur. Wa tarkuha kufrun, meninggalkan tahaddus itu kufur. Jadi nikmat ada, izhar, gunakan pada tempat yang baik, untuk anak, untuk isteri guna. Habis. Abang ni gaji besar, beli kereta tak muak ni anak kita 5. Padahlah motor ni ustaz kata zuhud dah lah, ustaz kena. Tu bukan zuhud, itu kedekut dia panggil. Boleh tuan-tuan sekalian, kena faham molek tu. Saya ulang hak dah ni biar reti, biar faham. Sebab ada ke orang mari ngadu tok lelaki saya kedekut tak pergi dengar dak kedekut pergi. Dengar dengan siapa? Dengan ustaz. Aku kok kena. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan ada sifat tu Takut nak keluar piti kena kedekut, ingatlah malaikat seluruh langit doa. Sutil langit doa, Allahumma a'tihi mumsikan talafa. Ya Allah, jangan beri dah dia rezeki hak banyak, bab dia kerekuk. Dia pun kerekuk, anak kerekuk, bini kerekuk, orang ramai kau kerekuk, masjid kepuk dak beri terus tuan-tuan sekalian. Jadi malaikat, seluruh malaikat doa, ya Allah, jangan beri dia tambahan rezeki. Tapi saat kita keluar kan, murah. Tuan-tuan carilah apa saja sebab untuk sedekah. Kita saya minyak 20 PT 20 19 ya. Bayar 20 RM1 ambil kawak hak tukang isi buat beli air. Mudah ke senang? Mudah ke senang? Dua-dua. Mana mudah nak sedekah. Kan? Gi basuh kereta kat Meseng Bangla. Kan? Kereta kita sebulan 3,000. 3,000 barang. X5 paling baru, BMW, banyak makan wang. Tuan-tuan sekalian, basuh kereta 7 ya. Apa tak? Ambil 2 ya buat beli air. Senang ke mudah? Mudah tuan-tuan sekalian. Mudah nak sedekah. Carilah apa alasan ni, cari alasan tak mau sedekah. Carilah apa-apa alasan pagi hari ni aku nak sedekah lagi. We ke bini. We kanak, we kawan, masjid. Ini semua ciri-ciri tanda orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Termasuklah beri untuk diri sendiri. Belanjalah apa yang kita mampu, yang tidak membazir, yang tidak tuan-tuan sekalian terjerumus pada pembaziran. Itu saja. Habis. Jadi fahamlah apa makna wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun yang Allah beri pada kamu, disebut sini sebut. Jangan salah faham, ni baca sendiri je sebut habis. Kita banyak sebut habis orang. Ni beg ni tok laki kita beli 8,000 kita orang. Tu jangan, tu riak dia panggil. Tahaddus ni guna apa yang kita ada, beli tuan-tuan sekalian. Saya ulang sama, nikmat dak bukan pitih. Faham tak? Pitih banyak belum tentu nikmat. Nikmat ni pitih yang boleh diguna. Lelaki 1,800 tapi boleh beli ikan kembung, boleh makan kembung masak pedah. Faham? Bila masak pedah, kenapa mesti rasa dalam lidah? Rasa pedah tu nikmat. Ni dia tanya ni masuk lauk dia, awak masak lemak, tak rasa lemak pun? Tak rasa masin, dah lidah tak berasa. Allah terik nikmat rasa lidah, piti banyak pun tuan-tuan sudah hilang nikmat. Faham tak lagi? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nikmat ni bila bukan piti tak nikmat lagi, dia kertas ya. Piti tu kertas saja. Bila jadi nikmat, boleh beli, boleh guna, boleh pakai, boleh ambil manfaat, baru jadi nikmat. Kita tanya orang sakit, nak benda, dia nak sihat kan? Ada sahabat kita 8,000 sebulan piti obat saja. Tak apa ustaz tak mikir apa benda piti tak ada sihat kata. Tak sihat apa benda. Saya sanggup habis tuan-tuan. Kita ada sihat, tak syukur langsung. Betul tak? Tak ingat Tuhan. Ni sihat, tak sedar sihat. Bila sedar sihat tu masa sakit Allah demam ciku kunyai kali nah. Barulah dia
Allah, baru ingat Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, nikmat jarang kita ingat bila Allah Ta'ala beri. Bila tak ada baru dia ingat. Apa yang ada jarang disyukuri, itulah. Apa yang tiada sering dirisaukan. Seterusnya semula. Jadi tuan-tuan sekalian, nak khabar apa? Ada jarang kita terima kasih, syukur pada Allah. Habis tuan-tuan. Maka nikmat itu apa yang Allah beri yang boleh kita manfaatkan. Itu makna fahaddis. Habis. Lepas tu kalau ada kelebihan, jangan sipang. Guna untuk manfaat. Guna untuk manfaat. Kalau saya duduk Mesir dulu, kami duduk bawah naungan Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, Pemerang. Pemerang ni dia akan agih ahli-ahli ni mengikut kemahiran. Lepas tu balik Mesir, ustaz tapi pandai main main PA system dari dinu dah. Dia dilatih. Hak pandai ngajar, latih sungguh ngajar. Hak pandai main, latih tuan-tuan sekalian. Pandai masak, latih. Ustaz sama, balik ustaz belaka, tapi kepandaian tak sama. Sahabat saya, seorang ustaz tuan-tuan sekalian, balik buka restoran. Ustaz buka restoran, dia tokey itu biasa. Ni dia tukang masak. Raja dengar nasi Arab Al-Idrus. Itulah dia. Tuan-tuan sekalian, masing-masing dia ada kepandaian. Jadi kita mak ayah kita juga kena tilik. Kenapa kecenderungan anak? Sokong. Biar dia guna untuk benda yang bermanfaat. Boleh habis. Itu makna fahaddis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini pula ayat dipanggil ayat syartiyah. Membuat syarat aku ni, aku jamin, aku janji, aku balas sekian-sekian. Baik, apa yang Allah Ta'ala sebut? Oleh itu ingatlah kamu kepada aku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu kufur. Ayat ni nak sebut apa? Lagu mana nak jadi orang yang Allah ingat ke dia? Azkurkum itu. Lagu mana nak jadi orang yang Allah ingat ke dia? Senang susah Allah tolong tuan-tuan sekalian. Lagu mana? Yang pertama fazkuruni, banyak ingat Allah. Yang kedua washkuruli, walaupun disebut terkemudian, tapi itu termasuk syarat. Yang pertama ingat Allah, yang kedua syukurlah pada Allah, yang ketiga jangan kufur. Kufur di sini apa makna? Kufur nikmat. Allah beri nikmat tak guna, dia panggil kufur nikmat. Ilmu banyak, beramal atas diri sendiri, beramal dah sesat tak sesat, kena sampaikan. Antara orang yang syukur dengan nikmat ilmu, dia kena sampaikan. Wala balighu anni walau ayah, sampaikan walau daripadaku walaupun satu ayat, kena sabar. Jadi tuan-tuan, apa saja nikmat kita ada, kena syukur pada Allah. Jadi ayat ni nak cerita apa? Mu jadi orang yang aku ingat selalu padamu? Nak jawabnya kena buat 3 syarat. Yang pertama ingat Tuhan sama, yang kedua syukur pada Allah selalu, jangan kufur nikmat. Habis. Ayat-ayat yang lain yang menyatakan kurniaan Allah Ta'ala ke atas hambanya dan mengingatkan mereka tentangnya dalam Quran. Nabi tuan-tuan sekalian, itu sebahagian ayat Quran yang menceritakan tentang kewajiban bersyukur kepada nikmat Allah. Habis. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, cabut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail qala bismika amutu wa ahya wa idza istayqadha qala alhamdulillahi allazi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nusyur. Ini salah satu contoh lagu mana nak bersyukur. Nabi kata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur di malam hari, kata Abu Zar, baginda membaca bismika amut wa ahya. Bismika amut wa ahya, bismikallahumma ahya wa amut, boleh juga sama balik bismikallahumma ahya wa amut, bismikallahu amut wa ahya, boleh tak? Boleh lah ke? Tak sabar lah. Dalam hadis ni sebut bismika amut wa ahya. Sebab apa?
Kita tidur dulu ke bangun dulu? Ke bangun dulu baru tidur? Malam. Tidur dulu baru bangun. Sebab tu Nabi sebut apa? Dengan nama-Mu ya Allah aku tidur kat gini dan aku bangun esok. Mulah yang menidurkan aku, mulah yang membangunkan aku. Sebab tu kita sebut bismika amut wa ahya. Dah bismika Allahumma ahya wa amut boleh juga, tak ada masalah. Ada pun dalam hadis sebut bismika amut wa ahya. Jadi apabila tidur Nabi tak tinggal baca ni. Jadi dalam masjid ni tinggal tak? Jawablah hati sudah. Baca tak nak tidur? Alhamdulillah. Tanya soalan kita Ustaz. Tak apalah, sebagai peringatan. Jangan bong langsung tak ada nama Allah. Lebih-lebih lagi kalau lara, bahaya dah. Lebih-lebih lagi kalau dalam maksiat. Gi kelab malang, al-kalabu al-malami, balik togok-agok tengah mabuk kong tidur. Kalau mati, al-ibratu bil khawatim. Kiraan Allah bukan siapa kita dulu, bukan siapa kita sekarang. Allah kira guanamu masa mati. Apa perbuatan paling akhir sebelum mati? Itu yang dikira oleh Allah. Mabuk kong tidur. Tuan-tuan sekalian, itulah kiraan Allah. Maka akhiri hidup kita tiap-tiap hari dengan perkara baik. Antaranya bacalah doa. Kalau berasa tak mengatuk mana lagi, baca 3 ku, baca ayat kursi, baca. Tuan-tuan sekalian, kalau doa dah, bismillah pada dah. Bismikallahumma amut wa ahya pada dah. Tidur. Kemudian kata Abu Zar, wa idza staiqaza, bila Nabi bangun pula, apa Nabi kata? Qala alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Seorang. Kalau ramai, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ramai warna ustaz kita bangun tidur seorang ni. Niat untuk mak kita, niat untuk ayah kita, niat untuk anak kita. Ada pun yang disebut oleh Nabi sini kalimah mufrad, kalimah dhamir ana, amatani. Alhamdulillahilladzi ahyani, aku. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu menghidupkanku selepas matiku, dan kepadanya juga tempat kembali. Cuba tuan-tuan perhati kalimah yang digunakan ahyani, kalimah yang digunakan amatani. Apa makna? Ahya bukan bangun sendiri, ada Tuhan yang membangunkan. Amatani bukan mati sendiri, ada Tuhan yang mematikan. Dan mati saya sebab tidur itu mati kecil. Sebab tu disebut dengan kalimah amatani. Tidur mati kecil, mati tidur besar. Boleh faham? Tak faham? Tidur itu mati kecil, mati itu tidur besar. Tidur mati kecil kalau Allah beri nyawa. Kalau Allah terik, tidurlah buat selama-lamanya. Itulah mati. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, maka sebutlah doa ini. Ni tok dak beramal cucu beramal. Cucu beramal, cucu kalau terika, kalau pasti beramal. Tok dak beramal terang, bangun-bangun WhatsApp. Bangun-bangun WhatsApp lalu siapa? Bangun-bangun. Atas muka tok lelaki. Awak nak benda? Empun WhatsApp. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tok ada geruk tu. Tok ada geruk. Jangan buat main. Reunion kalau sekian. Batch 83, batch 75 kalau Sultan Ahmad hak duk lagu tu Mek Nu, Mek Toh, Mak Joh, umur 88, dia geruk jangan main. Duk membawang lebar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bangun-bangun cari handset lalu. Lupa nak baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau Nabi tak tinggal, takkan kita tinggal. Paling kurang alhamdulillah. Kena pula pagi tu Allah kejut awal boleh tahajud. Terima kasih ya Allah pilih aku, sebut tu. Allah pilih pula pergi maya Jumaah Maksura. Terima kasih ya Allah pilih aku. Tuan-tuan, Allah Taala tak pilih. Asal cakap banyak dak kejut itu ustaz. Allah tak pilih. Bang awal dah duk dah tanda tu bik nak setengah.
Allah tak pilih, tuan-tuan sekalian, macam-macam je buat mari halangan. Halangan tu skrik saja. Hakikat pandang Allah tak pilih aku. Faham? Ulama dulu, para awliya illahi salihin, para arif billah, bukan dak maya subuh taubat, dak dang jemaah taubat dah. Takut kerana dosa aku Allah tak pilih sembahyang jemaah. Faham ni? Taubat dah tuan-tuan sekalian. Sebab tu mereka digelar al-arif billah, yang sangat kenal dan sangat rapat dengan Allah. Habis. Hadis yang seterusnya, daripada Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, Suhaib Ar-Rumi, dan sahih Muslim, wa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Katanya, aku begitu kagum dengan orang mukmin. Nabi kata, wa ajaban li amril mu'min, aku kagum sungguh dengan orang mukmin. Siapa dia orang mukmin yang dikagumi oleh Rasulullah? Sesungguhnya semua perkaranya adalah baik. Orang mukmin ni baik, okey. Gini baik, gini baik, gini baik, okey. Orang mukmin. Apa contoh? Lalu kata Nabi, jika mendapat nikmat dia bersyukur, itulah terbaik untuknya. Jika dapat musibah pula, dia bersabar, itulah terbaik untuknya. Itulah hebatnya orang mukmin. Dapat nikmat, alhamdulillah. Diuji, innalillah. Kedua-duanya baginya baik. Inilah yang terbaik daripada Allah. Itulah hebat orang mukmin, menyebabkan jiwa mereka besar. Tuan-tuan sekalian, tak ada sebenarnya hak jiwa besar dalam dunia ni kecuali orang beriman saja. Orang beriman saja. Kerana agama lain tidak diajar dengan qada dan qadar. Tidak diajar dengan ketetapan Allah lah yang paling baik. Jadi tuan-tuan sekalian, nak jadi orang yang benar-benar mukmin, yang tenang jiwanya, boleh nikmat syukur, bila dapat musibah sabar. Wallahu a'lam. Daripada syair dan ungkapan hikmah dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Imam Al-Baihaqi berkata, Al-Hafiz Abu Abdullah memberitahu kami, katanya Abu Abdullah dan Abu Duhal mendendangkan syair kepadaku. Katanya Abu Al-Hasan Al-Khindi Al-Qadi mendendangkan, iza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Terjemahannya, apabila kamu berada dalam nikmat, peliharalah ia, kerana maksiat akan menghilangkan nikmat. Ini syair yang kena dengan hadis Nabi. Ingat tak Masjid Kumbang Jela kita baca tajzibu atrafil hadis, ada hadis yang menyebut maksiat menghalang nikmat. Faham tak? Tuan-tuan, kalau tanda Allah sayang ke kita, kita buat maksiat, Allah Ta'ala akan mahakan nikmat. Jumlah sama tak cukup macam biasa. Jumlah sama, bocor lebih. Rosak ni, rosak tu, rosak ni, rosak tu. Tuan-tuan sekalian, kenapa? Kita orang mukmin tolong perhati, duduk tafakur, kenapa salah aku dengan Allah. Faham? Tuan-tuan, maksiat akan menghalang nikmat. Dan nikmat paling besar yang akan dihalang oleh maksiat, nikmat ilmu. Itulah nikmat paling besar. Kalau jumpa Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, tanya soalan dia, mana nak ingat Tok Guru lah pala habis ilmu. Sejarah dari dulu sampai ni ingat. Mana? Di pesangsi, utrukul ma'asi, tinggal maksiat. Dosa menghalang ilmu. Faham? Pengalaman saya sendiri beza, belum balik lepas balik lain. Kalau hadis hak ngapal learning, kalau ada masa apa hadis, 2 hari makan mari dah ingat, kena ulang balik. Beza sebelum balik. Darjah 3 sekolah saya Darussalam, sekolah rendah Darussalam, Langsung Mat Syafi'i. Tuan-tuan kenal? Belakang masjid ada sekolah rendah Islam Darussalam, tu sekolah hamba tu. Darjah 3, ingat ustazahnya nama Ustazah Samihah. Muzani apa ni fa'il madhi, daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna. Sampai hari ni ingat. Itu beza. Yang kita apa saat tak ada dosa, yang kalkat lapala sampai bila-bila. Darjah 5 Ustazah Aisyah Tasrih 14, dia kata, apa Mak Muzani? Apa? Sampai hari ni ingat.
Bila balik jadi lain sikit lah. Tingkatan 1 mula-mula balik apa Quran, tuan-tuan saya jadi ingat. Ingat tuan-tuan rahmati Allah, danlah separuh daripada Quran saya apa, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi bila makin lama makin tua jadi payah. Ini pengalaman saya lah tuan-tuan. Pengalaman tuan-tuan pula rasa sendiri apa bezanya. Tak ada beza pun start dulu ngelearning. Bak dulu ngelearning saya tak kapal belaka. Memang tak ada beza lah. Tuan-tuan sekalian. Dia ada beza. Dia ada beza. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, rupanya apa? Makin kita tua makin banyak maksiat. Jadi tuan-tuan makin tumpulah hafalan. Al-Imam Syafi'i, Allah beri kehebatan karamah padanya. Otaknya tuan-tuan macam sumbak apa? Macam sumbak pendrive, boleh baca lebih. Dia boleh simpan lebih. Buka komputer, habis-habis besar internal hard disk berapa bang? Paling besar 1 tera. 1 tera. Imam Syafi'i sebukit boleh apa? Kalau tulis suti bukit boleh apa? Tapi lupa, satu hari lupa berat. Mana dah ingat? Rupanya salah tengok tumit orang perempuan. Gurunya pesang saya, bila mari ngadu susah nak ngapa, guru dia pesang saya, utrukul ma'asi, tinggal maksiat. Habis dah ingat. Kita bukan tumit dah tengok. Orang tengok habis. Itu payah nak ingat. Ada tuan-tuan sekalian, payah Ustaz nak ingat. Bini kita suruh baca panjang-panjang kat kita dah ingat Ustaz. Dari mula nikah pada ni kuliah tu. Dari mula nikah pada ni inna ataina. Itu Jadi tuan-tuan sekalian, nak guna itulah hakikat kita. Jadi antara nikmat besar yang Allah kata maksiat ilmu. Juga nikmat harta begitu juga. Kalau kita kau buat maksiat kau kaya Ustaz, kau buat maksiat kau tambah rezeki. Ingat tu bukan nikmat, itu istidraj. Sebuah marah. Hati-hati. Wala a'yazubillah. Habis. Al-Imam Al-Baihaqi berkata lagi, Abu Abdurrahman As-Sulami memberitahu kami, katanya, aku mendengar Al-Husain bin Yusuf Al-Qazwini berkata, aku mendengar Abu Bakar Ahmad bin Ishaq berkata, aku mendengar Al-Junaid berkata, aku mendengar As-Sari berkata, asyukru ni'matun wa syukru ala ni'am ni'matun ila alla yatanahi asyukru ila qararin. Syukur adalah nikmat, dan syukur atas nikmat merupakan nikmat sehingga syukur itu tidak akan berpenghujung. Syukur ni banyak. Syukur tu nikmat dah. Kalau ada sifat syukur dalam diri kita, tu nikmat besar. Saya nak tanya suami lah, isteri hak mana paling menyebabkan kita suka? Nak tengok, kena tak dengar hak ulama sebut? Isteri hak mana? Hak seling. Kenapa pula? Orang tanya ni, isteri guana kalau kita dapat syukur sungguh Ustaz. Mana aje lah. Isteri jenis mana? Bini mari tak? Bini mari. Tu takut dah. Abang Zek hari kau pergi dok hari Haji Mak tu atas bang Umi duduk belakang. Bini mana? Kalau saya lah, bini yang ada sifat syukur. Tak? Comel jenis tak terima kasih, serabut pelotok. Maintenance dia sama dengan maintenance masjid jahanam kita. Maintenance dia sama dengan masjid kali gatal sebihan, tukar kat sikit habis 1,200. Dia 1,200 juga. Ni tak murah hambau. Ni biru kuning dus pakang. Dia tuan-tuan sekalian, maintenance dia sama dengan masjid. Tuan-tuan, comel sabuk. Nikmat paling besar kata ulama. Apakah ciri isteri salihah yang paling utama? Qanaah. Apa makna qanaah? Syukur dengan apa yang ada. Hak suami beritulah yang diterima. Dak itu lebih. Awak nak dak gelang ada abang, ada dak apa. Jarang temu, jarang. Awak nak gelang? Nak tak ada nak kau. Jangan tu sudah. Habis hak jirang ada minta. Hak jirang ada minta. Jirang gaji laki dia 8,000. Sopa baru dia tengok ayah nak tu kau. Tok laki dia 1,800. Dengar ibu-ibu sekalian,
Jadi isteri yang cukup apa suami beri, itulah paling bahagia buat suami. Betul tak? Baik, saya nak tanya orang puan pula. Suami mana paling orang puan suka? Baik, bertanggungjawab. Itu sebab orang lelaki. Kata Nabi sebut kullukum ra'in. Disebut hadis ni orang lelaki kena ni. Kamu adalah orang yang dipertanggungjawab oleh Allah. Maka mesti ada sifat tanggungjawab. Ada tanggungjawab lagi Cari natu ada tanggungjawab. Ada orang yang tak kaya tapi rajin. Ayah dia kata, mu dia jaga anak aku yakin mu rajin. Mula-mula tak kaya, akhir sekali makin menekat. Kenapa? Bertanggungjawab. Kaya saja tak tanggungjawab jadi tak? Dah. Nikahnya cerah. Sebab apa? Tak tanggungjawab. Piti banyak, nafkah tak ajar beri. Ada ke ustaz kau piti banyak tak beri nafkah? Belambok. Al-belambok walana. Faham? Dah bagi ngadu, bini dia bagi ngadu, tok lelaki kaya, ustaz sekali habuk tak beri nafkah ke saya. Saya tanggung sendiri lah. Bini kita kerja lagu mana pun tuan-tuan, kewajipan beri nafkah tetap wajib. Kecuali dia kata, abang beri saya beri ke abang mula. Tak apa lah, kita kongsi hidup sama-sama. Itu lain. Kan? Jadi tuan-tuan, itulah nikmat paling besar. Jadi orang lelaki nikmat paling besar apa? Antaranya isteri yang salihah. Lagu mana sifat salihah? Qanaah. Dia syukur apa suami beri, dia terima kasih. Ni suami beri hadiah buka, semangat. Buka-buka. Kasut you. Ingat ke sembonia? Tak syukur. Ingat kasut you 8 sen. 48 ya, syukurlah kasut juga. Dia tuan-tuan, syukurlah. Ni faham. Ada orang bini dia beri kasut mahal tak ambuh. Kasut mahal 200 boleh beli sebang. Wari 200. Dia pergi kasut you 4 dia beli. Boleh beli 4. Dia tuan-tuan rahmati Allah. Ada sifat syukur itu bukan saja bersyukur pada nikmat tu perlu. Syukur tu nikmat dah. Faham tak faham ni? Ni kata ulama, kata apa nama daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Asyukru nikmatu, syukur tu nikmat dah. Bukan bersyukur atas nikmat tu baru nikmat, syukur tu nikmat dah. Bukan nanti boleh nikmat baru nikmat. Syukur dengan apa yang ada tu sudah jadi nikmat. Habis. Kemudian bersyukur di atas nikmat pula, nikmat yang lain. Sehingga syukur itu tidak ada berpenghujung, kata ulama. Boleh faham Jadi tuan-tuan nak didik syukur ni payah, maka kena riadah dan mujahadah. Antara caranya, saya ulang sekali lagi, selalu dah sebut, unzuru ila man asfala minkum. Tolong dengar hak ni dah tidur tu, dengar. Unzuru ila man asfala minkum. Tengoklah selalu orang yang lebih rendah, lebih susah. Kawan retek dengan orang susah, kawan jangan milih. Kawan milih petang-petang ya siap-siap dating, tak kawan macam biasa. Faham tak? Tak kawan. Petang-petang dia apa nama orang kaya, tak kawan semua. Biar boleh tahu. Biar boleh tahu qadar orang menyebabkan kita rasa syukur. Kawan aku. Jadi tuan-tuan ada orang 20 ya tu tuan-tuan besar lagi ni. Betul tak? Besar. Ada sini 20 ya macam 2 sen dah kaya. Maka bila kita kawan dengan orang begini, dia berasa syukur dengan 10 ya tu. Allah menyebabkan kita rasa syukur. Aku 10 ya macam posen ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, gaul. Gaulah dengan orang yang susah supaya kita nampak kita ni lebih daripada mereka. Bilakah menyebabkan senantiasa tak syukur? Tengok orang lebih sama. Gaul sama dating saja. Dating ni kata, I baru beli LV 18,000. Dia pun tak cukup. Gepek tu lelaki tak cukup. Hak ni pula mari-mari tunjuk hak ni. Hak ni mari tunjuk pakat badi ramai-ramai. Betul tak? Jadi masing-masing tidak cukup. Jadi tuan-tuan, ingat pesan ni. Unzuru ila man asfala minkum. Tengoklah orang yang lebih kurang, lebih susah daripada kita. Habis. Alhamdulillah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berkata di awal kitab ni, yakni kitab Ar-Risalah,
Alhamdulillahillazi la yuadda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu alayya muaddi zalika syukra. Segala puji bagi Allah yang suatu kesyukuran di atas salah satu nikmatnya yang banyak tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan nikmat daripadanya jua yang diberikan kepada orang yang hendak bersyukur itu. Apa makna? Segala puji bagi Allah yang suatu kesyukuran atas salah satu nikmatnya yang banyak tidak dapat dilaksana melainkan dengan nikmat daripadanya jua. Tuan-tuan, nikmat Allah tu nikmat dah. Nak bersyukur nikmat Allah pun nikmat juga. Kalau Allah dah izin, nak bersyukurlah kita. Contoh, tanda syukur nikmat Tuhan. Mari masjid, tu tanda syukur nikmat Tuhan. Betul tak? Betul tak? Boleh mari tak kalau tak ada kaki? Cukup pula. Faham tak ni? Ia sambung, saling berkaitan. Tak boleh lari daripada nikmat Allah. Besarnya nikmat alhamdulillah. Makan sedap malam ni. Tak ada mulut ni kan? Tak ada tangan, tak ada capar. Betul tak? Tuan-tuan sekalian, tak ada lidah, tak ada rasa, saling berkaitan. Itu makna la yuaddi syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Tidak boleh kita syukur dengan satu nikmat kecuali dengan nikmat lain pula. Banyak tak terkira nikmat Allah. Betul tak? Itu tuan-tuan sekalian. Inilah maksud la tuhsuha, nikmat Tuhan tak terkira. Lepas tu kalau duduk seorang tafakur ingat balik nikmat Allah, menangis tuan-tuan. Kenapa kita jenis tak erti bahasa? Tak. Banyak tak terima kasih pada terima kasih. Banyak ingat ngorang pun dia ingat salah orang berbanding baik orang. Allah Ta'ala betul lagi. Manusia banyak ingat salah orang walaupun satu, dia lupa baik orang walaupun 100. Sedap? Nabi ajar tolong ingat baik orang, lupakan jahat orang. Ingat jahat kita, lupakan jahat, lupakan baik kita. Dia faham? Ni 1000 kau buat baik, dia ingat. Sekali buat salah, dia kenang sampai mati. Itulah perangai kita. Allah Ta'ala suruh puasa bulan ialah bulan Ramadan. Susah. Belah bulan makan rodok ranggok, dia ingat. Tuan-tuan sedang boleh faham dia tuan-tuan rahmati Allah, dia ingat susah tu, padahal tak susah pun boleh buka pula. Ni lah perangai kita manusia. Jadi tuan-tuan, syukur nikmat Allah itu berkait, dia kata la yuaddi syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Habis. Sambung lagi dengan sanad bersambung pada ini kita habis lewat sikit ni, kita berhabis bab ni. Al-Baihaqi memberitahu pada kami, katanya Abul Qasim memberitahu kami, Ahmad bin Salman memberitahu, Ibnu Abi Dunya memberitahu kami, sehingga akhir. Dan kenapa saya memberitahu itulah sanad. Mana kalang ni bukan reka-reka sanad. Katanya Mahmud Al-Warraq mendendangkan syair pada kami, la in kana syukri ni'matallahi ni'mah alayya lahu fi misliha yajibu syukru fa kaifa yasihhu syukru illa bi fadlihi wa in talat al-ayyamu wattasala al-umru idza massu bis-sarra'i amma sururuha wa in mussa bid-dharra'i aqabaha al-ajru wa ma minhuma illa lahu fihi minnatun tadhiqu biha al-awham wal-barru wal-bahru. Terjemahannya, demi Allah, jika syukurku atas nikmat Allah adalah nikmat, maka wajib atasku bersyukur kepadanya kerana kepadanya setara dengan nikmatnya. Kalau syukur tu nikmat dah, maka wajib aku syukur setara dengan nikmatnya. Kita agak-agak boleh tak setara dengan nikmat Tuhan? Maknanya nak khabar, kalulah syukur nikmat tu nikmat, syukur tu nikmat dah, wajiblah atasku syukur setara dengan nikmat. Sebab tu Nabi SAW apa bekok mata, siapa bekok apa nama gelupah tu mi. Aisyah tanya, mu bukan ahli neraka, mu ahli syurga, buat apa yang taubat nak hari, buat apa yang beramal ibadat lebih pada orang? Nabi kata, afala akunu abdan syakura, aku nak tunjuk aku hamba yang bersyukur. Bagaimana syukur itu benar-benar terlaksana selain dengan kurnianya? Nampak? Nak bersyukur pun atas orang yang Allah Ta'ala pilih, walaupun lamanya masa dan umur senantiasa berjalan. Apabila seorang itu gembira, kegembiraan tersebut akan memenuhi jiwanya. Apabila dia susah, pahala pula akan menyusuli kesusahannya itu. Hebatnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah keduanya melainkan kurnia buatnya yang membuat fikiran daratan dan lautan menjadi sempit. Wallahu a'lam. Yang paling akhir, selain itu riwayat Al-Baihaqi, sekumpulan ulama memberitahu kami dua bait ini, bait syair ini. Idza kana syukri ni'matallahi ni'matun alayya lahu fi misliha yajibu syukru
fama li uzrun anni muqsirun wa uzri iqrari bi an laysa li uzrun. Terjemahannya, apabila syukurku di atas nikmat Allah adalah nikmat, maka wajib atasku bersyukur kepadanya setara dengan nikmatnya. Maka tiadalah alasan untuk kecuai, bahkan alasanku ialah pengakuan bahawa diriku tidak mempunyai alasan. Allah beri nikmat banyak, gaji nak lebih, semayang tak boleh lebih, mayang hak wajib tu tak tambah dengan sunat, betul tak? Dah mayang lambat, dah jemaah tak boleh lebih langsung. Hak atas dunia nikmat Allah nak lebih, kalau boleh nak lebih. Tak ada orang nak kurang, nak lebih tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba dengan Allah Ta'ala ia buat lebih kurang, balik modal sudah tuan-tuan perangai yang tidak sepatutnya. Jadi kata penyair ini, kalau syukur nikmat Allah tu nikmat dah, alayya lahu fi misliha yajibu syukru, wajib aku syukur dengan qada, sepatutnya lah dengan qada apa yang Allah beri padaku. Jadi tuan-tuan, sebab tu kalau nak lebih, berilah lebih pada Allah, buatlah amalan lebih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu saja untuk hari ini, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Kita sambung cabang iman yang ke-34, memelihara lidah daripada ucapan yang tidak penting. Wallahu ta'ala a'la bid darajat wa a'lamu bis shawab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pengumuman yang pertama, tahun ni insya-Allah kami bersama dengan Al-Azhar Care akan buat korban dan akikah tahun ni di Afrika, Afrika, insya-Allah di Sudan lebih kurang. Jadi tuan-tuan yang sama-sama nak berkorban, bolehlah serahkan pada saya, insya-Allah, sebagaimana tahun lepas. Yang pertama korban kambing, yang kedua korban lembu, yang ketiga wakaf Al-Quran. Masih kita teruskan, insya-Allah. Mana posternya? Ya. Saya terlupa poster tertinggal, tuan-tuan sekalian. Kambing tak silap 500 seekor, lembu 300,5 satu bahagian. Kemudian wakaf Quran. Wakaf Quran berapa tahun lepas? 30 lebih kurang 30 ringgit satu naskah. Jadi yang berhajat bolehlah standby, lama lagi standby kupu pitih, ataupun nak korban sini lebih baik, korban sini tak apa, ataupun kurang dana nak korban di luar, boleh jumpa saya, insya-Allah kita buat macam tahun lepas. Yang tahun lepas punya saya minta maaf tak sempat atur gambar satu persatu, kerana terlalu ramai, tuan-tuan sekalian. Gambar secara umum saja saya hantar dalam beberapa grup. Untuk tahun ni kita cubalah, tuan-tuan rahmati Allah, kita akan minta lebih detail lagi, nama dan apa yang kita masuk. InsyaAllah saya akan bawa buku, tuan-tuan boleh catat. Jadi siapa berhajat boleh standby untuk korban di Sudan, lembu satu bahagian 3,5, kambing 500, dan wakaf Quran RM30, insya-Allah. Kemudian macam biasa di belakang sana ada jualan, tuan-tuan singgahlah di meja sambil kupon wakaf Baitur Rahman, ada jualan barang macam biasa. Hak barunya satu saja. Saya ulang lagi, promosi sekali lagi, sambal bonda UAM. Kalau malah nak masak nasi kosong, tok sambal ayam goreng, insya-Allah. Makan dengan lajunya, insya-Allah. Jadi boleh tengok di belakang sambal bonda yang ada tak banyak, tuan-tuan boleh beli insya-Allah di belakang. Sebagai hasilnya masuk tabung Baitur Rahman Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.